Assalamualaikum semua. Hari ni akak nak ajar buat lebih kurang kuih Sri Ayu, tapi akak guna yogurt. Jadi kita namakan dia Sri Ayu Chocolate Yogurt Strawberry. Okey. Senang je, simple je buat dia. Bahan-bahannya tak adalah yang susah-susah nak cari sangat kan. Biasa-biasa saja, telur, gula, tepung, strawberry. Okey. Tepung-tepung ni ada 3 jenis lah. Tu yogurt ni perisa je lah. Terpulang kalau tak nak guna strawberry, nak guna yogurt perisa lain pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, mula-mula kita nak pukul dulu telur kan. Jadi kita guna 2 biji telur yang saiz dia telur ni semua yang akak guna. Sebelum ni akak lupa nak bagi tahu telur antibiotik free lah, tak ada antibiotik kan, so lebih baik untuk kesihatan. Telur ni dalam saiz A ataupun saiz B macam tu. Okey, kita masukkan gula pula. Gula kena pukul dengan telur lah, nanti bagi sampai gebu. Tapi gula tu gula organik, cuma akak dah blend bagi dia halus sikit kan. Okey, jadi akak guna hand mixer saja. Nak guna stand mixer pun boleh, mana-mana pun boleh. Yang penting kita kena pukul telur ni sampai betul-betul gebu putih lah. Dia macam nak putih-putih berkrim macam tu. Ini sekarang ni telur ni masih kekuningan lagi kan, nampak kuning, nampak cair lagi kan. So kita mesti guna speed maksimum lah. Yang ini akak guna sampai speed akak ni sampai 5. Jadi yang last kali lah 5. Okey, kita mix kan sampai dah, sekarang ni dah macam dah nampak nak gebu sikit, tapi masih lagi kuning kan, masih cair lagi, belum betul-betul gebu putih. Dia mesti betul-betul sampai putih berkrim kental macam tu lah, ala-ala macam nak jadi macam merinch macam tu kan. Tapi kalau yang ini tak adalah sampai bertanduk kan, sebab dia boleh bertanduk tapi dia tak adalah kalau kita terbalikkan mangkuk tu telur ni tak jatuh. Kalau yang ini telurnya boleh jatuh, cuma dia memang betul-betul kental lah, boleh juga sampai nampak kalau kita tarik tu boleh jadi macam tanduk sikit kan. Cuma kita tak boleh terbalikkan je mangkuk. Okey, so ini dah nampak macam nak putih sikit, macam dah light kuning tu dah tak berapa sangat kan. Dah nak keputihan jugalah sikit-sikit, warna putih sikit. Mana ke? Okey, kita kena lagi pukul lagi biar dia betul-betul macam kental tu dah statik lah, dia tak jatuh kan. Kalau dia macam baru-baru lagi, masih kental permulaan, dia tak cukup lagi. Tengok ni, nampak bila kita tarik dia, dia memang betul-betul kental pekat kan, berputih je. Barulah okey, baru kita boleh buat kita pastikan semuanya dah siap betul bahan-bahan ni. Kita mula-mulanya kita masuklah bahan-bahan kering dulu kan. Bila telur ni dah betul-betul kental ni, kita boleh masukkan natural baking powder. Okey, baking powder ni setengah sudu kecil je. Sebenarnya kalau tak letak pun boleh, terpulang lah ikut
ikut masing-masing lah, tapi better letak sikit. Okey, kemudian kita letakkan garam secubit macam tu sebagai penaik rasa je macam tu ya. Kalau tak letak terpulang lah. Okey, dah tu kita masukkan pula 3 sudu besar strawberry yogurt. Nak guna yogurt mangga ke yogurt lain-lain yang mana ada pun yang suka pun boleh, tak kisah. Nanti kita letak buah mangga kan kalau kita nak mangga. Ini dah memang kebetulan ada strawberry kat rumah, ada strawberry lebih. Lepas tu yogurt pun ada yogurt strawberry juga. So akak pun guna strawberry lah. Yogurt ni untuk lembut sebenarnya. Okey. Sama-sama tu kita letak tepung beras. Nampak? Tepung beras ni wajib kan, selalu akak cakap. Okey. Tepung pulut. Tepung ni biasanya kalau tepung pulut ni untuk bagi macam cantum lah macam tu kan. Kalau tepung beras dia macam berderai sikit. Tapi kalau ada tepung pulut dan tepung ubi kayu ni dia macam pelekat lah, pelekat kan. So kita tak adalah macam kuih kita tu akan berderai, pecah bila kita nak potong kan nanti. Tapi kalau kita kalau banyak sangat pun tepung pulut atau tepung ubi kayu pun tak berapa nak sesuai sangat lah. Sebab nanti bila terlalu banyak dia dah jadi macam tepung pulut, dia akan liat-liat sikit macam tu. Yang tepung ubi kayu pula dia macam agak keras sangat lah kalau kita letak terlalu banyak. Jadi kita kena pandai sesuaikan tepung-tepung ni. Okey, kita kena sebatikan semua. Kalau kita guna spatula macam ni lebih senang sikit lah kita nak dapat adunan ni jadi lebih sebati daripada kalau kita guna senduk kan. Kadang-kadang kita tak dapat nak kaut betul-betul cantik bahagian-bahagian bawah, tepi-tepi semua tu kan. Akak suka guna spatula ni lah dalam apa-apa pun yang akak nak kacau adunan kan. Okey, untuk acuan ni sapu sikit dengan minyak, sedikit minyak masak pun okey dah. Lebih senang nak cari, jimat kan. Okey, sapu rata semua keliling tepi-tepi semua. Macam kita buat serai ayu jugalah. Serai ayu pun kita sapu juga minyak permulaannya kan. Supaya dapat adunan yang cantik, kuih yang cantik sikit kan. Tak melekat apa. Okey, kita mula-mula kita dah siap adunan ni, kita letaklah dalam acuan ni. Letak keliling kan. Dalam 5 senduk lebih kurang macam tu lah. Ikut kita lah nak tinggi mana kan. Putih tu kita suka lagi banyak pun boleh letak. Kalau kita tak nak banyak-banyak sangat, kita letak sikit je kan. Ni macam nak bagi corak lah, bagi cantik sikit kan. Adalah corak putih, ada corak warna coklat, hitam macam tu kan. Kalau kita buat semua coklat je pun boleh, tak ada masalah. Terpulang pada kita kan. Ini okey, bagi sebati, bagi cantik. Agak letak keliling-keliling lah, lebih kurang macam tu. Ketut-ketut sikit nanti punya acuan ni. Okey, dah tu kita boleh pengukus ni kita dah panaskan. Akak dah panaskan dari awal lah. Bagi air dia betul-betul mendidih. Bila dah mendidih macam ni cantik, api pun mesti dalam sederhana je lah. Tak boleh terlalu besar sangat. Nanti apam ni terlalu cepat masak. Sebab api besar jadi dia terbantut nanti bila kita keluarkan. Dia kecut balik.
So api sederhana, air dah betul-betul mendidih, baru betul-betul letak atas kukusan dan boleh tutup. Kita kukus kejap dalam 5 ke 10 minit macam tu. Okey. Api tengok betul-betul, pastikan betul-betul sederhana ataupun kecil-kecil pun boleh juga sebenarnya. Tapi lebih better sederhana. Okey. Pastikan jangan api kuat saja. Kalau api kuat nanti tak cantik lah. Kan? Okey. Lepas tu, baki adunan ni, kita letakkan 2 sudu besar serbuk koko. Ni sebagai kita nak koko kan. Kalau kita nak semua putih pun boleh. Tak ada masalah sekaligus. Je semua letak kan. Tapi kalau kita nak semua koko, kita letak semua koko. Kalau nak buat corak macam ni, akak letak lah. Buat putih dulu. Kemudian buat coklat pula kan. Yang ini sebatikan. Coklat ni biar betul-betul sebati warna serbuk koko ni. Jangan bagi serbuk ni berketul-ketul. Kalau rajin tu nak ayak serbuk koko ni sebelum masukkan dalam adunan ni pun boleh juga. Terpulanglah pada kita kan. Kadang-kadang memang ada serbuk koko yang dah lama sikit. Dia macam lembab-lembab sikit. So bila kita letak dalam adunan dia mudah berketul. Tak nak pecah kan. Ketul-ketulnya tu susah lah. Ini pun kena betul-betul tengok supaya tak ada apa-apa yang berketul. Tak cantik pula kan kuih kita kan. Jadi pastikan jangan ada berketul-ketul sikit. Okey. Kita tengok. Angkat tengok agak-agak dah okey kan. Okey. Jadi kita boleh tengok kukusan kita. Dah cantik elok. Kuihnya kita pun ambil adunan coklat tu, letak masuk dalam acuan ni. Kelilingkan dia, letak bagi sekata cantik sikit. Hati-hatilah ya, panas sikit ni. Sebab wap dia tengah naik kan. Jadinya agak panas lah kalau nak masukkan terus atas ni kan. Dan kita terus tutup dan kita kukus semula dalam 15 hingga ke 20 minit lebih kurang macam tu. Tapi tengok jugalah. Tengok keadaan. Kalau kita buka nampak dah okey, cantik, kita cucuk nanti tak melekat kuih ni dengan lidi ke pisau ke garpu ke, baru kita boleh angkat. Baru dah kira dah siap lah kan. Okey. Ini dah. Okey, kita tengok. Angkat, naik cantik kembar. Bila kita buka penutup pun kuih ni dia tak terbantuk jatuh balik. Okey. Dia tak mengecut pun balik. Itu yang pentingnya kita pukul telur tadi dengan elok. Kalau kita tak pukul betul-betul kuih ni, bila kita keluarkan, bila kita angkat je penutup pengukus tu, dia akan mengecut balik. Jatuh balik. Ini kita dah keluarkan dari loyang. Okey, dah siap dah ya. Dan kita boleh hiaskan dengan strawberry kita. Terpulanglah. Tak nak pun tak apa, nak pun boleh. Ikut pada kreativiti kita. Kalau kita tadi nak buat mangga, kita boleh letak buah mangga. Potong-potong letak buah mangga kan. Okey, terima kasih semua kerana sudi menonton.